Nak menjadi atlet negara kena jadi polis ke? So hari ni kita akan berpeluang untuk tanya salah satu atlet negara perjalanan beliau. Welcome to our season 2 and what's up guys, it's your brother from another mother, Coach Cam Izwan. Sebelum kita bermula, saya nak berkongsi dengan anda di mana saya mempunyai satu misi iaitu nak membantu mengurangkan 1% obesity di Malaysia, dan saya pasti anda juga boleh membantu saya dengan like, share dan juga follow semua platform kami. Having said that, welcome to our episode 22. Selamat datang Adam ke podcast kami. Okay, terima kasih sebab jemput saya untuk interview ni. Okay, nak beritahu kat you guys, sebenarnya saya dah contact Adam ni dah lama dah. Lama sangat, hampir 8 bulan kot. Busy Bukan busy, dia atlet. So saya faham, sebagai seorang atlet, bila diorang diet, diorang tak layan siapa-siapa. Masa tu tengah prepare juga kan? Betul. So samalah dengan all guest-guest saya, bila saya contact diorang tengah prep, diorang tak nak reply pun. So saya tak sakit hati, saya faham. bro. So saya tahu Adam dah habis competition, that's why DM terus reply. So thank you Adam sebab baca reply saya, and sudi juga datang. Okay, so let us bermula dengan, boleh tak Adam berkongsi dengan pendengar dan penonton mengenai Adam, cerita Adam sebelum menjadi atlet negara. Sebelum jadi atlet negara. Okay. Kita mula daripada zaman sekolah lah. Okay. Dari zaman sekolah. Okay, saya nak beritahu saya berasal dari daerah Number 1. Number 1 Sabah kan? Number 1 Sabah. Sabah. Dulu masa sekolah saya merupakan seorang atlet olahraga. Okay. Atlet olahraga acara 800, 1500. Okay. Sebab dulu memang dah minat main gym, tapi dekat kampung tu tak ada gym kan, tak ada peluang nak buat badan. Jadi saya jadi atlet olahraga lah. Sampai ke peringkat Okay, dah memang ada bakat lah di situ. jadi atlet kan. Memang dulu pun dah aktif lah. Okay, itu bahagian dah jadi atlet daripada mula. Lepas tu macam mana tiba-tiba jadi atlet negara? Okay, atlet. So orang nak faham lah bahagian tu kan. Macam mana daripada zaman sekolah tiba-tiba jadi bina badan? Orang nak tahu cerita tu. Saya masuk jadi anggota polis dulu. Masuk join PDRM. Lepas tu baru saya jadi atlet bina badan PDRM dan mewakili negara lah lepas tu. Okay, so jap, ada yang nak faham lah kan. Untuk saya faham prosedur nak jadi atau nak mewakili Malaysia sebagai atlet. Prosedur tu saya faham. Kepada mereka yang tak faham prosedur jadi atlet negara ni kan, kena jadi polis ke, tentera ke, atau macam mana nak jadi atlet negara? Tak semestinya. So, ramai je tim Malaysia yang bukan badan uniform. Dia orang awam. Macam nak jadi atlet Malaysia, wakil negara atlet Malaysia, tak semestinya jadi polis lah. So boleh tak kongsi sikit dengan saya Adam? Adam pilih polis sebagai career, kenapa? Okay, saya jadi polis, pilih polis sebagai kerjaya tu sebab zaman sekolah dulu, bila saya tengok anggota polis berpakaian uniform kan, nampak segak. Saya macam, saya nak jadi polis juga. So itu salah satu sebab saya nak jadi polis. Saya pun dulu macam tu, saya nak jadi tentera sebenarnya. Masa kecil-kecil dulu, sebab saudara saya sebelah mak saya, dia anggota tentera. So saya nak jadi tentera. Tapi minat tu mula dah menghilang sebab saya bergaul dengan golongan kawan lain. Okay, faham. Tapi memang minat. Saya rasa semua lelaki pun macam tu. Nak polis boleh, nak jadi Rambo boleh, nak jadi tentera boleh kan. Betul. Zaman kita dululah. Okay, so boleh tak kongsi pengalaman pertandingan pertama dalam bina badan? Okay, first saya punya pertandingan pada tahun 2013. Masa tu dah jadi polis ke belum? Dah jadi polis. Okay, so polis tahun 2000. Saya masuk polis 2009. Okay. Dan saya jadi atlet BDRM 2013. Okay. Okay. Cerita tu yang pertandingan pertama saya kan. Pertandingan pertama saya 2013 Mr. Desco masa tu. Dulu sebelum masa tu lah, zaman tu memang Mr. Desco ni setiap tahun ada lah. Tu 2013 saya dah join PDRM. Saya dah 3 bulan jadi atlet PDRM dan ada pertandingan Mr. Desco masa tu. Memang tiba-tiba nak masuk ke atau ada orang ajak ke? Saya dah prepare masa tu dalam masa 3 bulan. Tak tahu prepare untuk competition apa, memang masuk je tim PDRM. Diorang dah suruh saya prep lah. Kebetulan saya masuk bulan 1,
bulan 3 tu dah ada Mr. Tesco tu. So saya cakap saya nak try lah kan. Alhamdulillah masa tu first competition dan dapat champion masa tu lah. Wow. Okay. So, Lepas tu itu yang jadi saya jadi lagi semangat kan nak jadi atlet. Target tu semakin tinggi lepas tu. jadi atlet negara tahun bila? 2017. Okay, daripada 2013 ke 17, setiap tahun Adam compete lah. Betul, setiap tahun. Daripada 2013 tu sampai sekarang ni setiap tahun saya compete. Okay, and setiap tahun menang lah. Alhamdulillah. Okay, so daripada 2013 ke sebelum menjadi atlet negara, kongsi cabaran yang dilalui. Seperti mana yang kita tahu lah kan, dalam sukan bina badan ni dia memerlukan kos yang sangat tinggi lah. Dulu saya jadi atlet olahraga tak ada pakai modal banyak tinggi pun kan. Tapi bila dah jadi atlet bina badan ni memang dia memerlukan kos yang sangat tinggi lah. Selain daripada tu dia punya disiplin diet kan, disiplin diet yang tak semua orang boleh buat. Kongsi sikit, mungkin orang tak faham. Orang ingat disiplin ni hanya bersenam je, setiap hari pergi gym. Kalau nak jadi atlet bina badan ni, bagi saya lah nak jadi seorang juara tu kan, dia memang bagi saya bukan 100% tapi memang 200% lah. Disiplin, komitmen, masa macam saya sendiri kan. Dari segi diet, setiap meal tu saya akan set alarm. So kalau alarm bunyi tu masa untuk makan lah tu. Kalau saya tengah drive dan alarm bunyi, saya akan berhenti, cari tempat yang sesuai untuk makan. Kejap lagi kalau ada bunyi tu, kita tahulah Adam nak makan. So tak ada excuse lah. Disiplin tu memang orang cakap no excuse lah. Okay, so saya rasa lah dari pandangan saya, okay, orang boleh buat macam tu untuk sementara waktu. Tapi bukan macam apa Adam dan atlet-atlet lain. Betul. Sepenuh masa. Betul. Kan? Itu dari segi disiplin pemakanan kan? Betul. Dari disiplin senaman pula macam mana? Dari segi training, macam saya sendiri, daripada rumah, saya kadang-kadang daripada rumah ataupun esok tu, saya dah buat program untuk apa yang kita buat untuk esok tu. So sampai dekat gym tu, macam tak ada borak-borak kan. Sampai dekat gym, stretching, start training terus. So dari segi training, memang all year round macam comprep ke atau ada off season, on season? ada off season ni. Okay, so masa off season tu macam tu juga? Off season dia adalah diskaun sikit. Tapi tetap bagi saya, macam saya off season, saya memang tak ambil gula, tak ambil minyak. Faham? So off season clean. Kan orang kata kalau off season ni boleh diskaun sikit, kena jadi gemuk sikit. Off season ni boleh tak kalau orang tu nak jadi gemuk masuk off season, masuk on season baru diet? Pandangan Adam. Bagi saya, pengalaman saya kan, pengalaman saya daripada dulu saya memang bila off season tu saya memang jaga lah. Body fat memang bawah 13, 12 untuk off season kan. Sebab saya jaga pengambilan gula, minyak. Dan bila saya dah start prep tu, saya tak perlu kerja keras macam orang lain yang bila off season jadi gemuk tu kan. Bila diorang perlu kan, bukan setakat 2 kali, 3 kali, 4 kali ganda kerja keras berbanding saya yang jaga off season kan. Itu beza dia lah. Bagi saya lah kan, kalau kita dah nak jadi seorang atlet sepenuh masa tu, off season memang tak diistilah gemuk lah. Betul. Saya setuju sangat. Hari tu saya invite Kumar Rizwaran. Sebab dulu saya dengan Kumar training partner. So kita orang punya style dulu, off season kita makan. Jadi gemuk kan. Masa on season kita bersenam gila-gila, kena buat cardio lah, kena ni macam-macam penat. So memang boleh relate lah dengan Adam yang cerita kan. Selain daripada tu lah, macam selain daripada sebab saya seorang atlet, saya jaga semua tu, saya juga seorang anggota polis. So saya nak jaga image saya sebagai seorang anggota polis. Dan jadi contoh yang baik untuk yang lain lah kan. So bila saya cakap, buat talk pasal kesihatan kan, kiranya macam kita, macam mana nak cakap kalau kita nak ajar orang, pastikan kita betulkan diri kita dulu. So itulah salah satu sebab. Terma yang selalu digunakan, practice what you preach. So kita kena menunjukkan bukti yang kita pun buat benda tu. Betul. Kan? Faham sangat. Okay, seterusnya,
Adam dah muncul juara sebanyak 15 kali. Okay. Apa matlamat dalam jangka masa pendek dengan apa matlamat untuk jangka masa panjang? Panjang tu ada 5 tahun lah. So kita pun start dulu dengan jangka masa pendek. Okay. Dalam jangka masa pendek ni, matlamat saya nak sumbangkan pingat emas untuk tim Malaysia Nice. di kejohanan dunia Bina Badan dan nak mengharumkan nama BDRM lah. Okay, so recent competition dapat nombor 2 ke 3? The best buat masa ini terbaik nombor 3 Awal. dan Asia nombor 2. Okay, so dari pandangan Adam, apa yang diperlukan lagi? Adakah lebih banyak training ke, kena diet lagi teruk ke, kena buat lagi banyak cardio ke untuk menjadi nombor 1? Masa ketika tu lah kan, ketika tu dapat nombor 2. Okay. So rasa-rasa apa yang kurang sebenarnya? Bagi saya pun dah buat yang terbaik kan. Dah bagi 100%. Tapi ialah seperti mana yang kita tahu bina badan, dia perlukan masa. Perlukan masa untuk dapatkan otot kita, otot lebih matang, orang cakap kan. Otot tu matang, kita perlukan masa. Dan saya punya lawan dari negara-negara lain pun, contohnya daripada India kan. Saya macam world nombor 1, nombor 2 India. Saya nombor 3. 1-2 tu memang dah compete dalam lebih 15 tahun lah. Oh, season lah, veteran betul, lah. betul. Okay, faham. So, apa yang macam kalau bertanya saya apa yang kurang, mungkin saya perlukan masa sikit je lagi. Okay, so kalau Adam kata satu, saya rasa macam ni lah. Dalam sukan apa-apa je, perlukan masa, kesabaran tu kena tinggi. Betul. Maknanya mungkin tahun pertama tak menang, tak apa, kita tunggu dulu. Tunggu tahun ke-5, ke-6 kan. Okay, so Adam dah prepare. Tu untuk jangka masa pendek. Jangka masa panjang pula, apa matlamat dia? Okay, untuk jangka masa panjang, mungkin saya nak jadi jurulatih untuk tim bina badan PDRM kan. Saya nak menyumbangkan tenaga pula untuk nak meningkatkan, nak majukan lagi sukan bina badan. Faham? Dalam PDRM tu dan Malaysia juga kan. Macam hari tu Adam buat health talk kan? Betul. Dekat mana tu? Dekat Bukit Aman. Okay. Sekarang ni sebab Bukit Aman sekarang ni, PDRM sekarang ni adakan program, dia panggil program Trim and Fit untuk yang overweight lah. Faham. So dia ada program, dia buat program dalam masa 6 minggu. Kita ajar dia orang macam mana nak turunkan berat badan dengan cara yang sihat. Sebab nak turunkan berat badan ada yang macam-macam cara. Ada yang tak sihat pun ada. Betul tak? Betul. Maksud saya yang tak sihat tak makan, berlapar. Tapi tak, ini kita ajar dia orang nak turunkan berat badan dengan cara yang sihat. So kita nak ajar dia orang. Ajar macam mana nak turunkan berat badan dengan cara yang sihat lah. Okay. So program tu habis ke atau masih lagi bicara? Masih lagi. Apa feedback dia orang? Feedback, okay. Dia macam ni, sebelum saya buat talk kan, saya dan trainer, coach lain lah. Dia orang ni banyak sangat mitos pasal diet kan. Seperti mana kita tahu. Betul. Diet ni lah, diet tu lah. So bila kita buat talk dekat dia orang, bagi contoh, dan dia orang ikut, dan benda tu ada progress, berkesan, dia orang yakin. Bila, sebelum ni dia orang tak ada knowledge. Dia orang buat tak berat tak turun, dan dia orang tak boleh nak bertahan, nak jaga makan. Sebab tu kan kadang-kadang ada yang diet tak makan, sehari sekali makan kan. Betul. Tapi bila dia orang masuk, beza dengan dia orang masuk program ni, kita ajar dia orang macam mana cara diet yang betul. Tak perlu berlapar, cuma kita ubah apa yang kita makan tu. Lepas tu buat latihan senaman. Dan semua alhamdulillah semua ada progress. 3 minggu dah ada yang turun 12 kilo. Tanya. So penting sangat lah tu, because saya rasa lah kan, kenapa orang muda terpengaruh untuk follow mitos ni. Betul. Disebabkan social media. Betul. Kan, pas orang pun dengar daripada influencer, buat je. Betul. Okay. Sebab macam kita yang ada knowledge sikit ni kan, tanggungjawab kita untuk share pada diorang. Dan diorang pun tak tahu mana yang betul, mana yang salah. So kita bagi tahu diorang buat ni, buat tu, dia buat dan benda tu berkesan. So dia pun
lagi yakin untuk buat lah. Faham? Okay. Bagus yang Adam ada matlamat jangka masa panjang, iaitu nak membantu, samalah kita nak membantu rakyat Malaysia untuk mengurangkan masalah kesihatan dan juga berat badan. Okay, macam mana Zamrud agihkan masa sebagai seorang polis, atlet dan juga suami? Saya rasa saya bersyukur sangat sebab saya merupakan anggota PDRM. PDRM sebagai majikan saya memang support 100% lah. Bila saya ada pertandingan tu, memang diorang bagi pelepasan full time untuk training. So saya tak ada masalah untuk buat kerja lain. Saya boleh fokus untuk training. Dan masa keluarga pula, memang tak ada masa untuk family lah. Tapi alhamdulillah saya ada isteri yang sangat faham kan. Anak-anak pun faham. Bila saya dah prep untuk competition tu, tak ada masa untuk keluar ke, bercuti ke, nak makan angin ke, tak ada. Keluar pun untuk beli barang keperluan kan. Tapi bila dah habis competition tu, baru kita bawa bercuti kan. Luangkan masa untuk family. Okay, nak sentuh bahagian tu. Saya ingat Zamrud cuma dah kahwin je, tak tahu ada anak juga. Okay. Orang kata bila dah ada anak ni memang jadi gemuk. Kan orang kata you tak tahu tau, bila you kahwin ada anak kau gemuk automatik. Ramai Kan orang kata macam tu. Tak perlu ada anak pun. Dah Kahwin. Apa pandangan Adam kepada soalan macam ni? Pengalaman saya lah, orang-orang kat sekeliling, kawan-kawan yang ada kat sekeliling kan. Sebab kenapa tak boleh jaga makan? Sebab dia cakap wife, orang rumah dia orang masak dan dia orang tak boleh nak tolak. Tapi macam saya, bina badan ni bukan setakat hobi bagi saya. Bagi saya bina badan ni satu kerjaya. Future untuk saya kan. Dan wife saya 100% support. Makan pun jaga, masak. Memang masak untuk healthy food kan. Bagi saya tak ada istilah untuk beri buat saya. Faham? Sebab benda tu kerjaya. Betul. Kan? So rasa-rasalah kat mana rakyat Malaysia, terutamanya suami lah kan, kena ubah pemikiran. Suami lah punya peranan kan. Ketua keluarga. Ubah cara hidup lah. Ubah cara hidup. Kalau tak boleh nak ubah 100% pasal pemakanan tu, ubah slow-slow. Yalah, Slow-slow. Dari segi pemakanan dan buat senaman lah. Ajak family, ajak untuk makan secara sihat dan buat senaman. Macam siapa cakap, saya tu lupa. Ada juga satu atlet ni kata perlahan-perlahan. Kita kaya perlahan-perlahan. Buat slow-slow kan. Betul buat slow-slow. Katalah saya kawan Adam kan. Adam nak kahwin, ada anak semua. Okay, Adam atlet. Saya ni baru je kahwin. Okay. Berat badan dah mula naik 10 kilo dah. Baru mula naik tau 10 kilo. Apa Adam nak nasihatkan kepada saya? Saya bukan nak condemn siapa-siapa kan. Faham. Tapi penampilan kita tu mencerminkan diri kita. Faham disiplin kita. Betul. Dan kalau bagi saya kan, bila kita ada satu penampilan yang baik, bagus, macam fizikal kita kan, seorang pun confident diri kita. Setuju. Salah satunya dia dapat memudahkan urusan-urusan kita. Sebab orang confident dengan kita. Orang tahu yang kita ni berdisiplin. Setuju sangat. Okay, saya nak tambah sikit Ni out of topic, luar daripada topik kesihatan semua. Dalam psikologi kita panggil dia halo effect. H-A-L-O. Macam hello kan. So kenapa dia panggil halo effect? Dia panggil first impression. Untuk kali pertama, kalau saya tak pernah jumpa Adam, okay, Adam berpakaian selekeh semua, saya akan kata ni mesti pemalas ni. Ini mesti tak suka buat kerja ni. Sebab impak pertama itulah orang akan cuba bayangkan orang ni macam mana. Betul. Bila Adam cakap macam tu, that's why saya nak beritahu topik ni lah. Kenapa polis, tentera atau beruniform, dia nampak very neat, penting sangat benda tu. Sebab kita nak ada kepercayaan kepada mereka dan diorang ni disiplin semua. So saya setuju sangat dengan Adam. Sebab sorry bercelah macam yang program Trim in Fit ni kan. PDRM buat program Trim in Fit ni sebab yelah ramai ke anggota-anggota kaki tangan PDRM yang obes. Ya, faham. So itu salah satu usaha kita nak ubah lifestyle. Faham. Supaya
Yelah sebagai seorang anggota polis kan, dia kena Kena bagi image yang dia lebih image yang bagus lah. betul, setuju sangat. So apa yang saya faham Adam kata tadi lah is tak kisahlah suami ke isteri ke semua, kena jaga penampilan supaya orang lebih mempercayai kita. Bukan saja pandangan Adam tau, ini memang dalam psikologi pun dia kata benda tu, memang benda tu penting sangat. Dan saya pun setuju juga. Saya tahu Adam ni pun sponsor atlet untuk siapa sponsor atlet kepada Adam? Saya rasa Diet Meal Mustar. 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 Sebelum ni ada beberapa suplemen kan. Tapi ialah biasa kita ada jangka masa konkret tu. Dan buat masa ni ada beberapa suplemen yang offer dan saya dah pilih. InsyaAllah dalam masa terdekat ni ada collaboration untuk syarikat suplemen baru lah. Okay. So also saya nak beritahu dekat pendengar dan penonton kan, saya bukan atlet negara, tapi saya pernah bertanding untuk represent Malaysia. Maksudnya zaman dulu masa saya bertanding dalam sukan strongman, powerlifting semua, alhamdulillah saya berjaya menang ke satu tahap lah. Proses nak menang ke satu tahap tu memerlukan banyak budget, and bila tak ada sponsor, susah sangat kita nak pergi lebih jauh. Masa saya bertanding untuk sukan strongman, bila menang, tiba-tiba lah masuk suka-suka tiba-tiba menang, diorang kata represent Malaysia dekat Filipin. So saya tanyalah, okay, siapa nak sponsor? Tak ada siapa nak sponsor. So dekat situlah saya mula menggunakan social media, tanya, saya dah menang pertandingan kat Malaysia, saya boleh mewakili Malaysia kat Filipin, ada tak siapa-siapa nak sponsor? Lepas tu tiba-tiba ada orang ni, bukan orang Malaysia, daripada Hong Kong, contact saya, you serious ke tidak? Kata I serious. So dia betul-betul transfer duit. Dia transfer duit macam tu je. Dia kata, you daripada company apa? Sebab masa tu saya influencer lah, saya cakap pasal produk semua kan. So dia transfer RM2,000 untuk saya punya flight, saya punya tempat tinggal dengan makan, minum untuk 3 hari kat Filipin. Macam tu je. So mungkin atlet dekat Malaysia tak tahu di mana. Kalau kita tak minta atau tak tanya, kita tak dapat. So saya nak berkongsi benda ni kepada semua orang dan juga Adam. Mungkin kalau tak pernah tanya atau tak pernah beritahu, orang pun tak akan offer. Sebab orang ingat dah memang ada sponsor, tak nak kacau. Betul. Kan? So saya berharap dan saya juga doakan kepada Adam lah kan, Adam boleh mencapai matlamat jangka masa pendek dan juga berjaya dalam jangka masa panjang. Dan pada masa sama juga, saya pun follow Adam punya perjalanan dalam semua pertandingan. So keep up the good work lah. Okay. Nasihat terakhir kepada mereka yang tengah mendengar dan juga menonton, yang mungkin nak cuba menjadi atlet, bukan atlet negara tau, just setakat atlet je, apa nasihat Adam? Ini lebih kepada atlet bidang badan lah ya. Nasihat saya, okay, kalau nak cari atlet bidang badan tu, saya bukan nak takutkan kan, tapi saya nak bagi tahu lah, yang nak jadi atlet bidang badan ni bukan senang. Salah satu kena memerlukan kos yang sangat tinggi. Saya kalau nak prep pun dalam sebulan perlu ada 4-5 ribu. Wow. Makan je dah, saya tahu. Makan je. Betul. Faham. Dan disiplin lah. Yalah. Disiplin. Lepas tu kita kena ada family yang support. Kalau family tak support, contohnya wife tak support kan, susah tu. So nak jadi atlet bina badan bukan senang. Tapi kalau betul-betul kita memang nekat nak jadi seorang atlet bina badan, teruskan. Buat. Setuju sangat. Saya nak bagi nasihat juga sebagai dulu pernah bertanding sebagai atlet bina badan dan juga powerlifting semua. Masuk dulu, try dulu. Masuk je dulu. Tak kisahlah you nak diet gila-gila macam Adam lah kan, sebab dia atlet negara. You just try dulu, nampak rasa dahulu. Mana tahu bila dapat rasa tu tiba-tiba ubah pemikiran. Macam episod sebelum ni saya invite Mi kan. Dia tanya macam mana Mi jadi atlet. Dia kata dia try je. Dia try diet pun, makan aiskrim sikit sana sini. Dia tak menang, tapi disebabkan dia try dulu, dia dah mula nampak yang itu boleh menjadi sukan dia.
baru dia betul-betul serius. Betul bos, sebab saya pun dulu first tu 2000 saya jadi atlet 2013 atlet PDRM. 2012 tu saya dapat offer daripada Jurulatih Bina Badan masa tu, Abang Man Osman Area dengan Abang Boy tu Jafar. 2012 dia offer, saya tolak. Sebab masa tu saya memang saya tahu nak jadi atlet bina badan ni memang perlukan kos yang sangat tinggi. Saya rasa saya tak mampu. Saya tolak masa tu. Dan 2013 tu dia datang lagi, kira macam sampai dong pujuk saya kan. Try dulu je. Kalau tak boleh nak buat, apa cari diri. Saya pun saya try lah. Saya dah try masuk bulan 1 2013 dan bulan 3 2013 masuk compete, saya jadi champion masa tu kan. So macam okay, boleh teruskan. Dia macam tu, betul cakap bawah tadi kan. Nak try dulu. Lalu macam ni. Sebab Adam memang menceritakan apa pengalaman dia, and boleh nampak kat facial expression dia memang memerlukan disiplin, tekad. Untuk orang yang tak faham, dia akan cakap, apa susah sangat ni, betul ke? Bunyi macam stressful kan. And Adam pun dah cakap tadi, bukan nak menakutkan, saya faham sangat. Tapi kepada mereka di luar sana yang nak cuba, masuk dulu, you try dulu. Kalau you dapat buat diet tu 2 minggu pun jadilah kan. Kalau tak dapat lepas bulan tu, you tahulah bukan untuk you. Betul kan. Alright, kat mana pendengar dan penonton nak cari Adam? Saya aktif dekat Instagram dengan Facebook lah. So Instagram Adam punya apa? Instagram Zemarul_Adam untuk Instagram. Kalau Facebook Zemarul Al-Adam. So kepada mereka di luar sana yang mendengar mungkin ada platform-platform lain, boleh pergi and tonton dan tengok dekat platform Instagram dan Facebook. Banyak perkongsian daripada Adam, especially punya pertandingan lah kan. Dapatlah inspirasi kat situ dulu, manalah tahu. Kalau dah ada minat, contact lah Adam kat social media tu, tanya dia. Kalau nak bertanding tu, commitment level kena macam mana. Sebab kalau setakat dengar cerita ni, dia bunyi secara dasar je. Tak tahu lagi apa yang diperlukan. Kan? So, that being said, daripada saya, terima kasih kepada pendengar kerana mendengar dan juga menonton. Adam, ada apa-apa lagi nak? Okay, saya nak tambah pasal social media. Bagi saya lah, social media saya tu, yang saya share pasal saya atlet bina badan ni lah. So, lebih pada tunjuk badan lah. Tapi, tujuan utama saya nak motivatekan untuk adik-adik yang baru yang nak berjinak-jinak dalam sukan bina badan ni kan. Faham? Saya nak motivate dan bagi semangat dekat diorang. Faham? Sebab saya dekat social media saya pun banyak share pasal training, pasal improve dan pencapaian saya. Betul. Setuju sangat. So kepada mereka yang nak dapat inspirasi, kalau ada soalan tanya atlet negara, follow lah Tuan Adam and tanya dekat dia. So sampai di sini saja. Terima kasih banyak kepada anda yang tengah menonton dan juga mendengar. Take care. Assalamualaikum.